Lepas di Proton, saya dengar abang pernah di podcast atau... Tapi sebelum tu kami sempat yang kalau kau dengar video ni malam ni jangan lupa ya. Apa kita punya income kan? Ya. Sebab kerja pun tahulah salesman time tu orang pun tak boleh pergi showroom, kami pun tak boleh pergi roadshow. Kerja pun macam kerja nak kerja. Jadi mau tak mau kita kena fikir inisiatif lah kan? Plan B lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Try Me. Ya. Locally Ground. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar dan viewer-viewer Try Me. Ya, betul. Terima kasih kerana still menunggu kami menonton. Ya, sentiasa setia bersama kami. Sebelum itu kita ucap dulu selamat Hari Raya. Iya, masih sempat. Masih sempat. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin daripada Try Me Podcast. Locally Ground, mencari bakat-bakat terbaru yang terpencil sejak azali lagi. So hari ini kita ada tetamu yang sangat hebat. Bagi saya dia sangat hebat. Ya, betul. Seorang yang profil tinggi tapi selalu rendah ni. Sungka yang humble. Tapi sebenarnya dia ada cerita yang hebat di sebaliknya. Okay, so beliau merupakan business owner. Ya, seperti di belakang, Lucky Bini Shop. So, sebelum kita pergi ke beliau, so kita terus kepada penaja pada hari ini. Kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penaja utama kami, Coffee Shake, yang telah bersama kami sepanjang program ini dengan tagline mereka yang cukup menyentuh hati, Love is secret ingredient. Coffee Shake bukan sekadar nama, tapi satu jenama yang menghidangkan rasa, kasih sayang dan pengalaman. Kalau anda belum cuba, menu utama mereka Shell Out yang segar memang terbaik. Makan ramai-ramai, kongsi rezeki dan rasa keistimewaan makanan laut yang segar dan penuh rasa, ditambah pula dengan minuman kopi yang istimewa daripada mereka. Ya, betul. Terima kasih kepada Coffee Shake kerana sentiasa menyokong dan mempercayai podcasting Doremi. Tanpa anda, perjalanan ini tak akan semeriah sekarang. So, dan untuk anda yang sedang menjalankan perniagaan, tak kira kecil atau besar, kami juga membuka peluang untuk mengiklankan produk, servis atau kedai anda di platform kami. Kalau mau bantu orang lain kenal jenama anda, kami sedia jadi jambatan. Teruskan bersama kami di podcasting Doremi. So, Locally Ground mencari insan-insan hebat yang sejak azali lagi. Yes. So, welcome. So, kita sekarang berada di Lucky Bini Shop. Jadi, so tanpa buang masa, mari kita jemput kita punya guest kita. Yes. Abang Syam, untuk kenalkan sendirilah, nama orang mana, apa yang dibuat sekarang. Okay. First thing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada ramai lagi yang belum kenal saya, tapi mungkin ramai juga yang sudah kenal. Okay, nama saya biasa orang panggil Syam. Untuk nama yang masa sudah bekerja lah. Masa kalau nama-nama panggilan di rumah tu biasa orang panggil Sam lah. Sam, tapi kebanyakannya yang orang-orang lama kenal semua panggil Sam. Satu nama dari beliau lah kan. Tapi untuk full name biasa orang panggil Muhammad Zulhisham bin Nasir. Zulhisham. Nama-nama pelakon. Zulhisham. Okey, teruskan bang. Macam nama YB je. Nama-nama pangeran ni. Okey. Lepas tu bang, sekarang apa dibuat? Okey, seperti yang kamu nampak di belakang ni. Okey, ini yang sedang diusahakan lah. Okey, sejak kebelakangan ni mungkin ramai yang sudah tahu juga kita punya bisnes ni yang diberi nama Lucky Bini Shop. Mungkin unik di mata orang. Mungkin unik di mata orang, tapi ada yang tak faham bisnes apa yang sedang dijalankan dengan Lucky Bini Shop. Jadi malam ni insyaAllah kita akan rungkaikan lah. Apa itu Lucky Bini Shop. Sebelum kita pergi Lucky Bini Shop, sebelum pergi jauh-jauh Lucky Bini Shop ni, so sedangkan tahu saya lah, Abang Syam ni sebelum buat business owner sendiri ni, Abang Syam ni merupakan seorang sales jugalah. Sebelum ni lah. Betul. Dan pernah menjadi top sale lah. Top sale tu dah jugalah. Tapi pernah lah di label-label yang gitu ya. Sebelum ni di mana bang?
Actually kalau ikut betul kita punya experience dalam industri jual beli kereta ni, kalau ikut betul dalam 15 tahun juga lah. 15 tahun. 15 tahun tu. Ya, tapi bukan dalam satu company yang sama lah. Dia basic permulaan aku sudah start menjual kereta Malaysia lah. Kita buat produk Proton dulu. Proton dulu Proton dulu. Masih Proton Mahathir lah masa time tu. Ya masih lagi. Oh, masih lagi. Betul, ya. masih lagi. Sangat lama ya. Okey. Lepas tu masa tu bukan di Tawau lah, kita start belajar dari KK lah. Start belajar sambil bekerja di situ lah. But maksudnya sambil belajar sambil kerja. Sales lah memang. Yes. Gila. Umur berapa time tu? Time tu dalam 20-an lah. 20-an 20-an. Start sudah lah. Yes. Okey, jadi lepas daripada KK kena terus pindah pergi Tawau atau macam mana? Itu disebabkan ni lah faktor sudah berumah tangga. Jadi sudah ada dapat zuriat satu orang yang pertama. So orang bilang keadaan tu memaksa untuk kita balik lah. Balik lah. Kena balik ke tempat asal. Tempat asal Tawau bumi tercinta Betul. Lepas beli Proton, saya dengar abang pernah di Ford ke atau tapi sebelum tu kami sempat dipanggil dengan satu company ni untuk jual Yuska lah. Jadi masa tu sepatutnya saya kena balik ke Tawau dan masuk ke Proton balik. Tapi memandangkan ada satu bos ni, dia kira macam perlukan satu orang yang boleh dipercaya lah. Sebab masa tu staff dia orang pun tak ramai lagi. Jadi saya usahakan try lah macam mana kan. Tengok macam mana kerja pertama, mau try 2-3 bulan je. Sekali berlanjutan sampai 3 tahun. 3 tahun ke 4 tahun macam tu. Lama Yuska juga lah. So banyak pengalaman dah pasal kereta ni Banyak. So kalau orang lain merujuk boleh? Boleh. Masih boleh. Mana tahu kan, masih mempercayai salesman anda. So yang pernah berurusan dengan beliau mungkin tahu macam mana caranya. So boleh berhubung semula dengan Brother Sam kita lah. InsyaAllah. Okay. So selain daripada sales juga, saya dengar abang ada grup band, betul lah? Ada belakang artis juga, betul? Itu cerita sebelum bermulanya kerja-kerja yang itulah. Hakiki menjual kereta tu belum lagi. Itu masih muda remaja lagi lah. Muda remaja lagi, memang minat ke situ lah. Memang ke situ. Main drum memang minat main drum. Main di mana ni bang? Main di Isabella pernah. Macam jamming tu kalau di Tawau ni biasa jamming lah kan. Jamming lah. Ada dengan artis kan? Siapa satu? Ada artis? Kawan. Kalau kawan dia begini. Macam mana tu? Sejarah kawan-kawan ni yang terdekat lah. Sebab kami dulu ni pernah tubuhkan satu grup band. Kita cerita lah kan sejarahnya kan. Kita deep masuk. Zaman-zaman tahun 2000 tahun 97 begitu. Tahun 97 kalau aku baru 7 tahun lah. 97 time tu memang trend di Tawau ni. Mungkin bukan di Tawau sih lah, di mana-mana pun begitu. Zaman tu kita pun teknologi masih kurang lagi. Betul kan? Jadi handphone pun belum ada lagi masa tu. Jadi kita punya yang rakan-rakan sebaya ni, dia punya hobi tu boleh katakan selain sukan mesti music. Zaman tu lah. Yes. Selain sukan mesti music. Mungkin ada yang lain juga lah, tapi macam kami yang dari segi aku punya pemantauan lah kan. Memang yang aku tengok kebanyakan kawan-kawan aku yang dekat, kalau ndak sukan music. Jadi zaman tu zaman skinhead, punk apa semua tu lah. Zaman tu lah. Yang pakai boot-boot semua tu Yes. Mantap, skinhead. Zaman-zaman bertumbuk di Taman Tikus. Taman Tikus di Dewan Masyarakat. Sebelah ni. Kawasan tempat kita sekarang ni memang tumpuan lah dulu ni. Ini banyak sejarah tempat ni, Bangunan Barat ni. Banyak sejarah ni. Kita belum cerita pula kawasan ni kan. Terlalu banyak ceritanya kan. Jadi kalau menjelungkai terlalu banyak ceritanya dari muda sampai lah generasinya sekarang. Okay. So itu sedikit sebanyak mengenai cerita Abang Sam, perjalanan hidup sedikit sebanyaknya. So the next question will be about Lucky Bini Shop, right? Betul. Okay. So teruskan Kayum, apa kita mau cerita ni untuk Lucky Bini Shop ni? Aku sambung lagi cerita tadi tu pasal bangunan. Masih lagi? Pasal bangunan aku sambung.
Bangunan ini memang legend bagi orang tahu lah. Ramai yang kalau ini yang aku punya research lah kan, kalau anak-anak yang zaman kelahiran tahun 2000 memang orang tak tahu lagi tempat. Betul. Kelahiran yang tahun 2000 lah. Yes. Kebanyakan ya lah. Tapi kalau yang lahir tahun 80-an 90-an memang tempat ni orang kenal sangat. So maksudnya abang contoh lah ada customer kan. Kalau yang nampak macam ini. Jadi abang macam mana? Di bangunan Mara begitu. Bangunan Mara. Oh gitu. Jadi so aku expectation gua tu, aku ingat orang semua tahu tempat ni. Rupanya masih ramai juga yang tak tahu. Tapi kalau aku tengok yang tak tahu tu kebanyakannya memang yang umur-umur yang muda-muda lah. Sebab dorang memang tak pernah ke tempat ni, kecuali mungkin ada urusan dorang lah kan. Mungkin kalau pick up barang di sini yang seumuran kita dalam sini, lama mesti baru sampai sini gitu. Sebab tu zaman masih tambang 50 sen. Sebelum tak ada lagi atap di bawah tu. Masih kosong lagi. Dia faktor kenderaan sudah terlalu banyak kan. Betul. Jadi itu yang menyebabkan orang penggunaan naik bus ni semua kurang lah. Apps lagi banyak kan, Grab, pakai e-hailing semua kan. Betul. Jadi itu pasal sekarang ni kalau kau tengok di bawah tu memang sangat sunyi. Sunyi lah, tak macam dulu. Kalau dulu air. Dia punya vibe dulu bangunan Maradi memang aku tak boleh lupa sampai sekarang. Belto. Yang kempen-kempen tu kan. Sekarang masih ada ke tu? Tak ada, kurang sudah kan? Yang di hujung-hujung sialah, apas-apasnya area. Kalau sini kurang sudah. Bila sini orang aku tinggal Tanjung Batu. Ya aku tahulah. Aku tahu. Tapi di sebelah Dewan sebelah ni kalau ada event gig kan tu di sebelah ni. Betul. Gila. Dia punya vibe tu tahun-tahun 2000 tu memang dahsyat lah. Dahsyat kan? Kalau ingat sebab dulu rata-rata kalau musician yang scene masing-masing lah macam skinhead, black metal apa semua tu kan. Dulu kalau dorang buat gig tu memang akan berkumpul sekali. Dia tak macam sekarang. Ini yang aku dengar daripada kawan-kawan budak-budak sekarang lah. Kalau sekarang macam mana? Black. Kalau black. Dorang buat gig untuk black siap. Dia tak bergabung. Kalau dulu memang berkumpul. Pasal tu lah selalu terjadi macam-macam tu. Sampai sekali polis-polis pun ikut ajak berkumpul. Pasal tu lah dia, itulah kan lain-lain scene kan. Macam skinhead, punk lain lagi. Dan lagi cerita mengugut kan di belakang in station. Betul. Banyak sebenarnya kalau cerita sejarah pasal zaman-zaman tu memang banyak. Long short story dia macam ini. Kau sampai bandar, kau beringatkan panas. So kau pergi Pakuel, Belekon, pusing-pusing sampai tingkat 3 dan jalan turun. Baru kopi kongfa makan. Ada pun pergi nasi nasi bambong. Itu memang dia punya trend memang macam tu. Trendnya memang begitu. Betul. Anak pun balik sekolah hari Sabtu atas kokom. Turun bandar. Dulu bawa RM5 kaya sudah tu. Cukup sudah kan. Boleh cakap kaya sudah tu. Kalau orang tahu pula kaya sudah kau ni RM5. Betul. Tambang basya baru 50 sen kan pergi balik RM1. Makan pun 1.5. Yang lebih-lebih tu pandai-pandai lah. Main tintong lah apalah. Main game lah apa-apalah. Sega. Betul. So itulah sedikit ya. Kalau kita cerita pasal ni panjang ni. Dah ada habisnya ni. Tak cukup tu. Dah cukup. Okay bang, kita masuklah terus ke Lucky Bini Shop. So kenapa namanya Lucky Bini Shop? Okay, bermulanya Lucky Bini tu kan aku tengok balik kan Lucky. Maksudnya laki. Kau laki lah. Yes. Betul kan? Dia ada dua maksud betul. Aku baca balik kan laki. Umatnya. Dia ada dua maksud lah sebenarnya. Salah satu, kita sebagai lelaki lah, suami lah maksudnya. Kan kita mesti maksudnya istri tu kita sebagai kita punya peneman hidup. Kan? Jadi tanpa dia mungkin kita tak akan ke depan. Kan tak akan maju sampai sekarang kan. Betul. Jadi maksudnya istri ni bagi aku sebagai seorang suami, istri adalah kita punya tulang belakang. Tulang belakang. Jadi apa-apa hal pun biarpun kita masih ada orang tua lagi, tapi
isteri itu kita punya tanggung jawab. Jadi bagi aku dia adalah kita punya tulang belakang. Jadi kalau bagi aku dia kira macam tanpa dia aku tak boleh jadi lah semua benda ni. Penguat lah kan. Penguat dia. Penyemangat, peng semua dia lah. Semua yang dia. baik-baik dia lah. Betul. Mengelengkapi dan sebagainya. Yang kalau kau dengar video ni malam ni jangan lupa ya. Adalah joking. Okay. Masak sedap-sedap malam. Okay, itu pasal laki bini shop So makna yang pertama tu pasal laki bini lah. Betul-betul laki bini. Okay, yang kedua pula version kedua. Kedua tu laki tu bertua kan? Bertua. Jadi macam kita ni biasanya bahasa kasarnya bertua punya bini. Kan? Bertua punya anak kan? Jadi ini bertua punya bini tapi terjadinya laki bini tu disebabkan aku mau nama laki tu dengan bini tapi orang sebut laki bini. Laki bini orang bilang oh laki bini. Sebab bisnes ni memang laki bini. Kalau ikut sejarahnya begitulah. Pemahamannya begitu kan? Bisnes laki bini. Satu lagi. Masa mula-mula kami buat bisnes ni di rumah. Rata-rata customer yang support tu memang suami isteri akan ada di dalam live tu. Masya Allah. Dia akan support. Jadi di situlah timbulnya ide tu juga sebenarnya. Tengok, kenapa? Ini isteri dia. Lepas tu nanti sekejap lakinya pun masuk dalam live tu. Dua-dua saling support, dua-dua saling berbelanja di dalam. So ucapan kepada customer yang sikit. Ini disebabkan anda semua kawan-kawan semua yang suami isteri lah maksudnya, yang pasangan suami isteri. Yang belum kahwin tu kahwin lah cepat. Jadi boleh join kita nanti. Betul. Okay, so itulah inspirasi daripada sekeliling, individu dan orang-orang ramai lah. Yes. So betul. Maksudnya bang, sebelum Lucky Bini Shop ni memang sudah plan memang membuat ini kah atau bisnes lain kah atau macam mana? Sebelum ni jual topi ya. Saya pembeli topi ya. Oi. Supporter. Ini aku punya supporter betul. Ni rajin support aku. Sampai hari ni. Okay. Jadi dia begini, mungkin disebabkan minat berniaga. Kan macam dulu basic aku pun memang seorang salesman kan. Jadi macam yang kita faham salesman ni biarpun dia jual apa benda sekalipun dia boleh survive. Dia boleh survive. Ya. Apa benda pun dia boleh jual. Sebab basic tu memang sudah ada dalam diri lah. Kan? Jadi pasal tu ini peganganku sendiri. Pasal tu aku mungkin dalam video ni ramai yang tak tahu lagi aku memang tak buat jual beli kereta sudah. Aku bukan salesman yang full time sudahlah. Tapi sekiranya ada kawan-kawan yang masih mau mencari kereta, yang masih mau berurusan dengan aku, masih boleh insyaallah. Masih boleh dibantulah orang bilang. Jadi berbalik dengan cerita tadi tu, basic sales tu kita sudah ada. Okay. Jadi sebelum terjadinya ni, masa time PKP, ni kita cerita pasal masa time PKP. Memang banyak tercetuskan time PKP. Masa time PKP. Sebab betul. Masa zaman PKP itulah tercetusnya juga bisnes-bisnes online ni kan kebanyakannya. Kan orang buat jualan live apa. Sebab orang tak boleh keluar rumah. Betul. Jadi di situ kita pun bincanglah dengan bini sekarang macam mana mau cari kita punya income kan. Sebab kerja pun tahulah salesman time tu orang pun tak boleh pergi showroom, kami pun tak boleh pergi roadshow. Jadi kerja pun macam kerja tak kerja. Jadi mau tak mau kita kena fikir inisiatif lah kan. Plan B lah. Jadi pikir, tanya-tanya kawan. Nasib kita ni ramai kawan kan. Kena rajin bertanya lah. So aku bukan asal geng-geng bandel sebenarnya. Aku bukan asal geng bandel, tapi memang aku minat pakai baju-baju bandel. Banyak memang rata-rata pakai baju-baju bandel lah. Jadi aku tanya-tanya kawan apa yang sesuai lah untuk aku buat side income time PKP ni kan. Dia cakap tengok minat apa yang kau minat. Dia cakap. Jadi masa tu aku fikir-fikir bandel lah yang paling rancak sekarang ni kan. Ya betul. Tapi bandel pun kau kena ada ilmu. Dia bilang, Sam kau kena ada ilmu. Betul juga aku bilang. Kau kena cari apa item yang kau rasa kau boleh master lah, dia bilang. Aku fikir-fikir
aku kena buat dulu baru kita tahu kan. Jadi kalau aku buat macam aku jual t-shirt ni memang kena banyak ilmu. Dari segi kain lah, tebal dari segi tagging lah, apa. Memang banyak. Jadi aku tak berani. Aku angkat tangan. Itu aku reject lah. Jadi aku cakap kalau kasut pun seram. Sama juga. Kasut pun seram. Ilmu pun kena banyak. Jadi aku decide baju tak boleh, kasut tak boleh. Aku cakap, aku bilang, so aku minat pakai topi. Time aku belum rambut panjang ni lah. Memang aku minat pakai topi. Aku suka pakai cap. Jadi aku decide bagus aku try buat petopian lah, bandel topi lah. Time tu aku belajar lah, tanya-tanya kawan-kawan yang memang sudah dalam industri itu sudah lama kan. Orang cakap kalau kau mau try ni okey, dia bilang. Sebab ini paling simple. Kalau kau mau preview masa live tu senang kan. Sebab benda kecil kan. Lagi satu stokmu tak terlampau berhambur. Betul. Jadi, banyak pergi je. Banyak. Time tu kami buat masa PKP. Sejarahnya memang best lah. Beli satu, pergi dua. Ada lagi apa? Pergi apa itu sobat live ke bang? Ya, PKP tu lah aku start. Mana? Facebook, TikTok. Facebook, time tu Facebook lah. Facebook kan? TikTok masa tu belum lagi. Belum lagi. Yang masih berjoget-joget. Ya, betul. Time tu siapa masuk TikTok memang kena olok. Betul. Tapi sekarang siapa nak masuk TikTok, tinggal. Betul. Banyak ilmu dalam kan? Betul. Siapa main TikTok masa tu kena olok. So tadi bang, siapa yang bagi sharing pasal bundle tu? Siapa namanya? Okay, bagi kredit sikit. Boleh. Ini banyak sebenarnya lah kawan-kawan yang memang orang lama lah kita panggil kan. Orang lama dalam industri ni. Terutamanya aku boleh sebut antara salah satu kita punya otai Abang Syed lah. Abang Syed Critical Junks. Tahu kan? Okay, Critical Junks. Ngam ke? Critical Junks? Ngam kan? Abang Syed. Dia punya, dia yang banyak berkongsi. Banyak berkongsi dengan aku. Tapi ada lagi lah orang lain macam yang aku tahu market di Tawau ni yang aktif sampai sekarang. Kalau bandel topi dorang si Andi Hafiz. Itu sampai Semenanjung pun orang kenal dia. Aku banyak belajar dengan dia. Lagipun satu dia pun bukan orang lain lah. Ada kaitan keluarga juga. Okey, banyak yang bagi inspirasi, kongsi-kongsi idea. Betul. Bagus lah. So, okay. So, bila start mulai abang jual ni? Okay, sekarang ni kita beralih cerita yang sekarang lah kan? Yang bisnes barangan random lah kan? Okay, so sebelum tu, okay. Sebelum kita masuk part yang kedua. So semua ini adalah disclaimer lah daripada kami. Ini tiada kaitan antara hidup dan mati ataupun siapa-siapa yang pernah mungkin jalan cerita ni terkena dengan anda. So itu tiada kaitan, ni just berkongsi pendapat. Betul. Lepas tu kita share supaya kita dapat inspirasi pada kita punya tetamu. So kita ambil mana yang baik lah. Betul. So locally ground, mencari bakat sejak azali.